Uish, kenapa semua mute ni? Abah, yang masuk dulu. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya mulakan ya, bang? Boleh, sila. Okay, saya wakil daripada kumpulan saya. Nama saya Muhammad Hilmi bin Muhammad Noor. Akan membuat sebuah assignment yang akan kita bual kepada sesebuah agensi travel lah. So, tanpa membuang masa, saya nak memulakan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama itu ialah, apakah faktor yang mempengaruhi penetapan harga pada musim cuti sekolah? Maksudnya, sesebuah agensi tu harga pada musim cuti sekolah sama ada lain ataupun sama, tapi ada dua, sama untuk haji dan umrah dan untuk pelancongan. Okey. Maksudnya nak tahu apa faktor untuk harga package semasa cuti sekolah sahaja. Betul ke? Ya saya, betul. Maksudnya okey. Okey, saya jawab based on umrah dan pelancongan lah ya, sebab dia lebih kurang sama. Untuk faktor dia adalah kita akan tengok kita punya cost lah, dalam kita punya package ada cost. Okey, faktor yang sangat besar adalah hotel lah kalau musim percutian. So, hotel, faktor pertama dia hotel, kedua flight. Flight. Antara dua ni dia merangkumi kos yang besar waktu cuti sekolah, sebab demand waktu ni tinggi. Bila demand masa tu tinggi, jadinya harga, contohnya di Saudi, harga dia ada bahagikan lah season. Contohnya lepas haji orang dah tak ada, low season. Contoh, lepas tu agak-agak dah mula ramai, dia akan jadi mid season. Lepas tu bila contoh musim cuti sekolah, dia akan jadi high season. Jadinya waktu tu kalau pergi ke Saudi akan jumpalah, maksudnya bila deal dengan hotel, harga dia antara yang termahal lah, maksudnya dibandingkan yang lain. Macam tu. Untuk flight, kebanyakan musim cuti dia akan cepat penuh. Jadinya waktu ni jugalah flight pun akan tambah juga dia punya cost. Di situlah faktor yang akan mainkan peranan, dan kebanyakan kalau tengok package untuk musim cuti dia akan lagi mahal lah. Okey, itu saja. Okey, baik bang. Saya teruskan kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua itu adalah, adakah agensi menerima bayaran secara deposit atau mengambil bayaran penuh dari jemaah? Okey, yang tu saya bagi saya punya partner untuk jawab, Afiq. Baik, insyaAllah. Okey, berkaitan dengan bayaran, selalunya akan adalah bayaran deposit yang kita minta. Tapi kebanyakannya kita tak tentu juga, ada yang datang last minute. Maknanya kata, kalau kata 3 minggu sebelum penerbangan ataupun sebulan sebelum penerbangan. Waktu macam ni, dalam tempoh masa yang macam ni, kita dah require full payment daripada para jemaah lah. Jadi contoh kita ambil kata 3 minggu sebelum penerbangan. 3 minggu sebelum penerbangan kita tak ambil dah deposit, kita akan ambil terus full payment. Contoh. Boleh ya? Okey, baik. Soalan yang ketiga. Okey.
berapakah harga bagi setiap pakej umrah serta terangkan perbezaan harga bagi pakej yang mahal dan yang murah. Okey. Berapa pakej terangkan pakej umrah? Okey, dalam satu masa ke lain-lain masa? Pakej umrah dalam lain-lain masa. Okey, lain-lain masa Okey, contoh saya bagi perumpamaan yang sekarang. Sekarang ni lepas je musim haji, jadinya awal Muharram, low season. Yang pakej yang saya jual dalam 7.5 lah, bilik berempat. Dan 7.5 ni bilik berempat. Dan untuk pakej yang seterusnya, bila dah mid season, saya akan pakej kami menjual pakej berharga 8,900 bilik berempat dan dalam mid season. Kalau untuk high season, cuti sekolah, dalam 10 ke 11 bilik berempat. Okey. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya seterusnya untuk tanyakan soalan. Boleh? Boleh, kita buat santai-santai je lah. Boleh Baik. Relax lah, kita pun dah sama umur lebih kurang ke? Baik. Okey, saya teruskan soalan Okey. Nak selesa abang ke encik? Macam mana? Abang boleh, encik boleh. Abang muda sikit. Abang muda sikit. Baik. Okey. Okey bang, saya teruskan soalan yang keempat. Apakah strategi penentuan harga yang digunakan oleh pihak agensi dengan menyediakan sebuah pakej? Strategi penentuan ni menentukan harga. Yes. Okey, strategi dia sebenarnya kami bermula dengan buat costing ni dengan agak-agak sebelum ni lah. Tetapi bila dah run the process, bila dah ada banyak experience, jadinya strategi dia adalah bila kita kena deal dululah dengan ground di Saudi. Contoh saya buat package di banyaknya umrah. Jadinya ground saya umrah. Jadi di Saudi. Jadinya kita akan deal dulu. Dapatkan dulu harga costing ataupun harga kos untuk contoh penempatan, harga transport, harga, dan listkanlah kos-kos yang ada. Dari situ okey berapa yang kita nak ambil. Dan dari situ baru kita dapat satu package yang okey lah. Maksudnya kita walaupun dia akan lari juga, tapi kita akan tak tersiduk. Baik bang. Terbaik. Okey Okey. Mantap, padat. Okey, saya teruskan soalan yang nombor 5. Okey, bagaimanakah pengendalian operasi syarikat sebelum hari keberangkatan jemaah? Okey, sila Fiq. Sebelum hari keberangkatan ni mana kata sehari sebelum ataupun dalam waktu persediaan tu sendiri? Dalam sehari sebelum. Dalam sehari sebelum. Kalau kata sehari sebelum tu kebanyakannya banyak benda yang dah settle dah, selesai. Tapi kalau nak tanya dalam waktu persediaan, banyaklah benda yang kita buat. Contohnya berkaitan dengan bagasi, berkaitan dengan kit lah, lebih kepada kit jemaah. Dalam kit jemaah ni kita ada bagasi, kita ada bag sanding, kita ada tag nama, yang mana yang semua tu kita perlu sediakan awal lah. Kita tak boleh nak sediakan sehari sebelum yang tu. Dia lebih kepada lebih awal lagi. Mungkin kata 2 minggu sebelum atau seminggu sebelum. Itulah dia. Dan Baik. Macam tu lah. Kalau kata sehari sebelum tu lebih kepada kita nak pastikan benda yang kita dah ready kan, macam documentation, tiket flight, dokumen, kopi visa, kopi pasport, apa semua tu, kita nak pastikan benda tu semua lengkap. Lepas tu booking hotel kita nak pastikan kita ada simpan dokumen hard copy tu untuk kita bawa kat sana. Okey, baik bang. Okey, lepas tu soalan terakhir daripada saya lah. Semasa hari pelepasan, bagaimanakah syarikat menguruskan jemaah apabila berlakunya flight delay ataupun masalah yang tak diingini berlaku lah? Okey, jika ada isu macam ni, jadi selalunya apa yang kami akan buat adalah pertama-tama kena berdepan dengan jemaah dan
tenangkan jemaah. Itu je. Maksudnya sebab bila jemaah panik ataupun jemaah macam risau, kita pula tak terang, jadi jemaah ni akan jadi over panic lah, dia overreact. Jadi bila kita walaupun ada masalah, kita terang dengan transparent ataupun secara jujur, kita isu dia macam ni, dia akan faham. Kebanyakan lah apa yang berdasarkan pengalaman saya, jemaah faham. Jadinya bila kita jujur dengan jemaah faham, dan lepas tu kita come out dengan apa yang kita patut buat. Fair lah dengan jemaah, dengan syarikat. Contoh misalnya kata kita perlu tukar road ataupun kena ambil flight lain. Okey, fair tak untuk jemaah ataupun syarikat yang bertanggungjawab, contoh kita yang buat kesalahan. Jadi kita tanggung lah. Kalau jemaah boleh tanggung ataupun boleh fair, win-win, kita berbincanglah dengan baik. Itu saya rasa cara yang kami ambil lah. Faham. Baik bang. Jangan rushing. Okey. Okey. Seterusnya saat kawan saya pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal. Saya akan bertanyakan soalan yang seterusnya. Baik. Ketika jemaah di Tanah Suci, adakah berlaku perubahan terhadap petugas yang bertugas ketika di sana ataupun petugas yang sama ketika membawa jemaah daripada tanah air ke sana yang akan ditugaskan? Macam pada setiap rukun ataupun lain-lain, ataupun mereka dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu ke untuk memudahkan urusan di sana? Okey. Kami untuk Al-Safwa ambil pendekatan bawa petugas daripada ataupun ustaz lah daripada Malaysia sendiri. Jadinya jemaah kenal siapa ustaz diorang daripada Malaysia pun, dari tanah air. Jadinya pergi ke sana sampai ke pulang adalah ustaz yang sama. Cuma penambahan ataupun kita punya petugas lain, contoh pembantu akan adalah dari sana. Jadi akan jumpa di sana. Di Mekah mungkin ada orang lain, di Madinah mungkin ada orang lain, macam tu. Jadinya nak kata perubahan tu tak ada sangat lah. The main adalah ustaz yang akan jaga the whole jemaah tu adalah ustaz yang sama. Okey, soalan yang seterusnya, kebiasaannya jemaah akan pergi ke Mekah atau Madinah untuk menggunakan umrah ni menggunakan agensi-agensi kan. Okey. Tapi berbeza dengan umrah DIY yang famous sekarang kan. Okey. Semuanya diuruskan sendiri oleh individu tu sendiri daripada Okey. beban hotel semua kan. Tapi soalan saya kat sini ialah zaman sekarang masyarakat lebih memilih umrah DIY. So apakah pendapat abang sendiri? Okey. Dari pendapat saya sebagai pengendali syarikat travel yang fokus kepada umrah, okey, saya setuju dia dua-dua. DIY saya setuju, nak pergi dengan ejen pun saya setuju. Tetapi kena tahu, okey, umrah ni adalah satu pekerjaan ibadah, bukan satu percutian ataupun satu program berjalan-jalan. Jadinya bila kita pergi itu dengan atas niat ibadah, jadi perlukan ilmu, perlukan bimbingan, perlukan bacaan dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi untuk DIY, saya sangat sarankan kepada yang dah selalu pergi, dah tahu dah. Maksudnya dah mahir dah nak dia punya pelakuan tu. Jadinya dah semua selek belok tu dah tahu. Arabnya pun boleh sikit-sikit. Nak tahu nak kontak siapa kalau ada jadi contoh kemalangan, perlu buat sekian-sekian. Itu boleh, saya sangat sarankan. Tetapi yang first timer ataupun yang kurang ilmunya ataupun baru nak berjinak-jinak dalam agama ni, nak pergi umrah, jadinya orang-orang macam ni kena ada bimbingan. Jadi dia tak boleh memandai-mandai pergi macam tu. Dia lain. Itulah saya rasa DIY okey, tapi kalau sebaiknya dengan bimbingan lah, dengan bimbingan. Okey. Seterusnya soalan terakhir daripada saya, apakah kebaikan dan kekurangan umrah DIY pada pandangan abang? Kebaikan dan kekurangan DIY. Okey, kebaikan dia boleh jimatkan kos lah. Contoh
daripada kos yang nak bayar agensi, dia akan dapat satu kos yang solid lah. Maksudnya dia bayar flight, itulah kosnya. Kalau dia bayar hotel, itulah kosnya. Jadi dia tak ada nak bayar extra untuk service charge lah untuk travel agent. Tetapi contoh sebarang sekiranya berlaku kemalangan ataupun benda-benda yang tidak diingini, dia kena tanggung lah, maksudnya macam tu. Ataupun saya lebih suka fokus kepada ibadah tu. Contoh kalau dia buat tanpa bimbingan, tanpa ada persediaan yang cukup, mungkin ibadah dia tak sah, macam tu. Dan berdosa pula. Itu je. Okey, sekian daripada saya. Saya akan teruskan kepada kawan saya yang seterusnya. Okey bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Hakimi. So saya teruskan lagi dengan soalan saya. Soalan dia macam ni. Boleh tak abang terangkan berkenaan operasi yang dijalankan di Mekah dan Madinah dalam menguruskan jemaah? Sekejap operasi yang dijalankan dekat Mekah sana tu. Maksudnya ringkaskan sikit lagi. Maksudnya dalam operasi tu, maksudnya apa yang dijalankan dekat Madinah dengan Mekah. Okey. Okey, operasi dia. Okey, untuk operasi. Okey, yang pertama kebanyakanlah operasi kita akan handle hotel lah, hotel. Kedua, transportation. Contoh di kalau Madinah, kita sebut yang cost lah, yang operation lah, transport ataupun bas lah. Okey, lepas tu untuk ziarah kita akan ada dealing lah sikit. Contoh kalau ada ziarah, kita akan pergi ke tempat-tempat yang lawatan. Okey, mungkin kita akan deal dengan contoh Taman Kurma. Kita akan tengoklah yang mana yang kita okey, kita akan pergi situ. Operasi lagi, apa lagi? Untuk medical. Untuk medical. Okey, contoh untuk medical juga, before ni kami ambil ada satu insurans tu, dia ada panel di contoh Madinah pun ada, Mekah pun ada. Jadi yang ni pun kami akan ambil ni lah, maksudnya akan tengoklah di mana lokasi dan sebagainya. Tapi untuk yang contoh hotel tadi pun, operasi-operasi yang detail lagi, sebelum jemaah sampai kita orang akan pergi dan confirmkan everything. Contoh booking yang kami dah buat tu adalah adakah dia okey, confirmkan balik, dapatkan list bilik, susun semula dengan list yang kami buat. Okey, dan macam tu lah, so buat bayaran dan sebagainya. Macam tu. Mekah pun lebih kurang. Okey bang. Okey. Okey, seterusnya bang, soalan yang seterusnya, sekiranya berlaku situasi di mana macam contoh ibu tunggal jatuh sakit, lepas tu tiba-tiba memerlukan rawatan dengan segera. So di Tanah Suci, sedangkan dia memiliki anak. Jadi apakah pihak agensi akan menampung kebajikan anak tersebut? Okey, anak tu maksudnya dia pergi dengan sekali lah di bawah package kami lah. Okey, jadinya di bawah tanggungan package. Maksudnya di bawah tanggungan syarikat. Jadi kami akan ambil segala ni lah tanggungjawab untuk menjaga anak tersebut lah, sebab bila satu perjalanan tu dia di bawah tanggungan syarikat. Jadinya jika sekiranya berlaku kecelakaan kepada ibunya, anak ni kita kena jagalah. Sampai ke tanah air. Macam tu, boleh? Okey. Okey bang, soalan yang terakhir daripada saya. Jika berlakunya perubahan masa dalam jadual ziarah, adakah agensi akan teruskan untuk pergi ataupun batalkan? Kita akan teruskan pergi. Kita akan maklum kepada jemaah. Selalunya sebelum berangkat kita orang akan create group WhatsApp untuk berkomunikasi. Jadinya kalau berlaku penukaran masa, kita orang akan update lah. Okey, kita akan update kepada jemaah.
Dan sekiranya jemaah kata dia tidak boleh hadir, jadi kita tidak sekat. Jadi dia boleh je dia tidak hadirkan diri. Jadi tapi kami akan encourage lah untuk datang untuk ikut lawatan. Kita akan ubah dan pergi juga. Okey bang. Okey bang, itu saja daripada saya. Soalan lain akan diteruskan oleh rakan saya. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Akmal Reza. Okey, saya sambung soalannya. Boleh. Okey, apakah prosedur sebelum hari keberangkatan pulang jemaah haji ke kiranya ke tanah air lah? Okey, Fik, sila. Prosedur sebelum keberangkatan pulang. Yang pertamanya kita akan maklumkan kepada jemaah lah untuk segala jadual yang kita tetapkan, sebab untuk pukul berapa kita akan check out hotel, lepas tu pukul berapa kita nak minta dia orang letak sediakan beg di luar pintu bilik, sebab beg ni semua kita akan minta pihak hotel untuk bawa turun, kumpulkan di setempat dan baru akan naik ke bas bila bas sampai. Jadi semua ni kita akan maklumlah pada jemaah sebelum keberangkatan pulang tu nanti. Selain itu berat beg, Berat kita beg orang pun akan sama, check. kita akan check juga, kita akan timbang, pastikan tagging beg apa semua cukup dan ada. Okey, seterusnya. Pada hari keberangkatan pulang, banyak tak aduan dari jemaah tentang kehilangan barang dan menyebabkan mereka tidak menempati masa untuk berkumpul? Setakat ni tak ada, alhamdulillah. Setakat ni alhamdulillah tak ada lagi keadaan macam tu lah. Okey. Okey, seterusnya bagaimanakah pengurusan semasa hari jemaah umrah berangkat pulang ke tanah air? Okey, semasa di airport lah tu maksudnya. Kiranya sebelum nak gerak balik ke tanah air tu. Okey, sebelum bergerak ke tanah air, maksudnya di Saudi ke di Malaysia? Di Saudi dan di Malaysia lah. Okey, faham. Okey, tak banyak pun. Jadinya bila dah sampai di airport, maksudnya dah kita akan uruskan jemaah untuk masuk beg, bagasi dan ada boarding pass. Okey, jemaah akan masuk ke dalam airport, masuk kepada flight, pulang. Selepas pulang kita orang akan pastikanlah semua beg jemaah ada dan akan report jika tak ada yang sampai. Okey, once sebelum ni lah ada Zamzam. Zamzam selalunya kita orang akan kumpul semua dulu. Contoh jemaah dalam grup tu ada 50. Kita orang kumpulkan Zamzam tu 50 kotak lah sebelum diedarkan. Jadinya kita orang tak tulis nama di sana, kita orang akan bagi di sini. Jadi tiada isu orang berebut, orang macam tu lah. Maksudnya kita orang akan buat macam tu. Lebih okey. Dah selesai bagi bagasi, semua bagasi cukup. Jemaah keluar daripada custom, keluar daripada airport dan jumpa dengan keluarga. Selesai sudah kita orang punya ni lah tanggungan. Dan tapi ada juga package yang kita orang customize, kita orang buat hantar ke kampung halaman. Contohnya kita orang banyak jemaah daripada Perlis, Kedah, Penang, Perak dan Kuala Lumpur. Jadinya kita orang banyak gunakan khidmat bas. Kita orang ambil extra bas, kita orang tanya jemaah yang mana yang berminat. Contohnya kali ni dia orang naik bas malam jam 10 malam sampai pagi tadi pukul 7. Nanti balik diorang pun akan naik bas yang sama pulang ke kampung halaman daripada Perlis. Macam itulah kita orang tengok keadaan. Okey. Untuk soalan terakhir. Baik. Apabila tiba di tanah air, apakah langkah yang diambil oleh pihak agensi terhadap para jemaah? Sampai je tanah air. Antaranya feedback lah kita orang akan tanya. Tapi sebenarnya feedback ni kita orang dah tanya sebelum lagi sampai. Maksudnya kita orang akan buat satu sesi, contohnya makan malam di luar, contohnya di Mekah lah, kita keluar makan, sembang santai lah programnya.
diorang akan tanya review, feedback seawal itu. Sebab contoh sampai je tanah air, jemaah tak akan nampak lagi lah kita orang ni. Diorang teringat rumah, teringat keluarga. Jadinya waktu tu kita cuma pastikan barang semua cukup, jemaah semua selamat sampai dan selamat pulang. Jadinya tak adalah tindakan yang diambil sangat pun. Itu saja. Oh, okey. Itu saja soalan daripada kami berlima ke syarikat Asafwa Travel. Okey, tu macam mana? Boleh hantar tak ni hari Jumaat ni? Boleh Okey, terbaik. Saya minta maaf atas kelewatan sebab baru je hantar jemaah pagi tadi dan seterusnya ada postmortem sikit tadi. Jadinya minta maaf atas kelewatan dan itulah saya ucapkan selamat untuk assignment dan belajar insyaAllah. Ada lagi soalan nak tanya? Okey bang, soalan tambahan lah. Okey, boleh tambahan ke nak top up ke nak update ke? Asafwa Travel ni dia memang ada package umrah saja ke dengan haji sekali ke haji belum ada buat lagi? Okey, untuk haji dua-dua ada. Alhamdulillah baru je pulang daripada haji walaupun agak havoc ataupun agak kucing-kacir, tapi alhamdulillah semuanya pulang dengan selamat dan kami dah buat yang terbaik. Memang plan untuk register dengan PGH tapi cuba tengah susun insya-Allah kalau ada rezeki. Okey baik bang, terima kasih. Kami rasa itu sajalah soalan-soalan kami. Terima kasih bang meluangkan masa untuk temu bual kami. Baik. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, sama-sama. Sekian, selamat semua insya-Allah. Okay, kami minta maaf atas kesilapan apa yang kami buat ini. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih bang. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik.